Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Rabb sekalian alam, di atas segala nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tasbih, tahmid dan istighfar kita ucapkan bagi menyucikan segala dosa, noda dan kekurangan diri kita yang tidak pernah lekang dari kecuaian serta kelalaian. Selawat dan salam kita lafazkan khusus untuk junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, petunjuk kepada mereka yang rindukan hidayah, inginkan kesejahteraan dan juga keberkatan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran dengan penuh kerendahan dan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita menyambut hari kemenangan bagi umat Islam. Aidilfitri pada tahun ini harus disambut dengan penuh perasaan keimanan, ketakwaan, dan kegembiraan yang hakiki. Lafaz takbir yang bergema di pagi Syawal yang hening menunjukkan satu simbolik menyatakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan kemerdekaan jiwa yang bebas daripada belenggu syaitan dan hawa nafsu. Inilah hakikat sebuah kemerdekaan dan kemenangan. Hari kemenangan bagi hamba-hamba Allah SWT yang berjaya kembali kepada fitrah setelah sebulan melalui Madrasah Ramadan Al-Mubarak. Madrasah latihan kejiwaan secara intensif bagi mendidik hati-hati manusia meraih darjah takwa yang sebenarnya. Secara dasarnya, tujuan utama kewujudan manusia di bumi ini ialah untuk beribadat dan memperhambakan diri hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Jelas daripada keterangan ayat ini, tugas asasi seorang manusia adalah memperhambakan diri kepada Allah SWT. Inilah ibadat umum yang harus dilakukan oleh seluruh manusia. Manusia akan melaksanakan tugas asasi ini dalam seluruh kehidupannya, bermula dari detik kelahiran sehinggalah menemui ajalnya. Jika fungsi kewujudannya tidak berlaku dan bahkan kehidupannya itu disifatkan sebagai sia-sia. Bertitik tolak daripada tugas asasi ini, Islam telah menggariskan medan latihan perhambaan kepada Allah SWT melalui rukun-rukun Islam, iaitulah lafaz syahadah, ibadat, puasa, salat, menunaikan zakat dan haji. Rukun ini juga disebut sebagai ibadah khusus. Ibadat khusus inilah yang menjadikan amalan-amalan yang akan mendekatkan hamba-hamba Allah SWT dalam perjalanan kehidupan yang menuju ke alam akhirat. Melalui Ramadan, Allah SWT mewajibkan ibadat puasa sebulan penuh, khusus hamba-hambanya beribadat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sesungguhnya perjalanan kita dalam dunia ini umpama seorang pengembara. Seorang pengembara yang baik akan menyediakan bekalan-bekalan yang secukupnya bagi memenuhkan perjalanannya yang jauh dan dihampari dengan pelbagai rintangan. Begitu juga kehidupan kita di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah SWT, kita perlukan bekalan yang cukup dan terbaik untuk dipersembahkan di hadapan Allah SWT melalui amalan-amalan saleh. Sejajar dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Yang bermaksud sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekalan takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal, yang dapat memikirkan dan dapat memahaminya. Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahawa sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Bekalan yang sangat-sangat diperlukan oleh jiwa-jiwa yang berhajat keredaan Allah SWT dan syurga Allah SWT. Bekalan inilah yang akan memberikan jaminan bagi manusia untuk memperolehi ganjaran yang istimewa di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Kehadiran bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keberkatan dan kerahmatan saban tahun memberikan satu tawaran yang istimewa dan janji oleh Allah SWT sekiranya ia dilalui dengan keimanan, kesungguhan dan keseriusan. Tawaran inilah yang akan memenuhi bekalan buat manusia di dalam usahanya meneruskan perjalanan hidup ini sebagai hamba Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah SWT menyebutkan bahawa hasilan yang akan diperolehi daripada amalan ibadat di bulan ini ialah takwa. Dengan darjat manusia akan terangkat mulia di sisi Allah SWT. Takwa menjadikan penanda aras kemuliaan manusia oleh pencipta manusia itu sendiri, Allah SWT. Perbezaan manusia dan kemuliaan manusia ditentukan oleh nilai dan kadar ketakwaan yang ada di dalam dadanya. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-13. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud sesungguhnya semulia manusia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan di dalam bukunya Menuju Ketakwaan, dia menyatakan bahawa ketakwaan adalah asas gelombang kekuatan serta asasi bagi nur cahaya yang menyeluruh dan asas bagi pemberian serta sumbangan ataupun pengorbanan. Gelombang kekuatan inilah yang kita idam-idamkan di dalam menjalani kehidupan sepanjang Ramadan yang lepas. Gelombang yang akan mengukuhkan benteng diri dan menguatkan jati diri kita sebagai hamba Allah SWT dalam menghadapi kehidupan dunia yang dipenuhi dengan rintangan, ujian, pertarungan dan penderitaan. Dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memperbanyakkan amalan soleh sebagai inisiatif ke arah membina ketakwaan. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat-sahabat untuk melaksanakan 24 amalan yang merangkumi aspek kerohanian, sosioekonomi, akhlak dan fizikal dalam usaha untuk meraih ketakwaan ini. Ini memberikan gambaran bahawa amalan soleh itu bersifat menyeluruh, holistik, mencakupi seluruh aspek kehidupan. Dari aspek kerohanian, amalan yang digalakkan ialah memohon keampunan kepada Allah SWT, banyak mengingati Allah SWT serta hari akhirat, bertaubat, berdoa, beristighfar, mengadakan iftar, memperbanyakkan selawat, tilawah Al-Quran, memohon agar pintu syurga tidak tertutup buat kita, memohon agar tidak terbuka pintu neraka buat kita, dan mohon agar terlepas daripada penguasaan syaitan. Dari aspek pembinaan akhlak pula ialah memperbaiki akhlak, menghormati warga tua dan mengasihi warga muda. Manakala dari aspek fizikal, amalan yang dianjurkan ialah menjaga lidah, meredahkan pandangan, menyempitkan telinga daripada perkara mungkar, menahan diri daripada berbuat jahat dan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melaksanakan kesemua amalan-amalan ini, insya-Allah ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Latihan secara intensif ini akan memberikan kesan dan impak yang positif terhadap diri, cara berfikir dan seluruh kehidupan kita. Inilah kesan dan pengaruh takwa. Berbekalkan inilah yang akan membantu kita untuk melaksanakan tugas asasi kita kepada Allah SWT kelak. Dengannya kita akan merasai kemanisan iman dan menyerahkan diri untuk Allah dan juga untuk Islam. InsyaAllah, jika Ramadan yang lalu dilalui dengan keimanan dan penuh perhitungan, kita di bulan Syawal ini akan merasai suatu perubahan yang sangat membahagiakan jiwa kita. Berbekalkan dengan takwa inilah kita harus terus-menerus beramal dan istiqamah melaksanakan tuntutan ubudiyah kepada Allah SWT. Ubudiyah ini berlaku secara meluas, merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, terutama dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fi sabilillah. Inilah bekalan yang akan digunakan sepenuhnya semasa kita turun ke medan dalam amal kehidupan. Medan yang menuntut untuk melaksanakan dakwah,
Iaitu seruan dan ajakan untuk kembali kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sebagaimana firman Allah SWT maktub dalam surah Al-As dari ayat 1 hingga ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Perubahan kepada fitrah yang disambut dengan kesyukuran, perhambaan dan membesarkan Allah SWT melalui ucapan, perlakuan dan tindakan. Ini hari raya orang-orang yang bertakwa. Adi Fitri pada tahun ini akan memberikan suatu makna dan arti yang besar jika kita perolehi peringkat ketakwaan. Kita benar-benar merasai perubahan dalam diri kita. Bahkan kita terus-menerus berusaha meneruskan segala amalan saleh yang kita lakukan di sepanjang Ramadan lalu. Marilah sama-sama kita saling berbalas-balas senyuman, mengucapkan tahniah ziarah menziarahi bagi memperkukuhkan hubungan silaturahim dan bersama-sama menyatakan rasa kesyukuran di hari Lebaran yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, sebagai menghadiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri pada semua umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia. Semoga kita benar-benar menyambut hari kemenangan ini dengan sulahan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.